Salam Malaysia Madani, salam Mutiara. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua atas peluang yang diberikan kepada Bukit Bendera untuk menyertai perbahasan peringkat dasar belanjawan 2024. Secara ringkas lalu, saya ingin memberikan cadangan juga mengenai beberapa perkara dasar dalam bidang kuasa beberapa kementerian. Saya mula dengan Kementerian Pertahanan. Sebanyak 19.7 bilion ringgit telah diperuntukkan untuk dibelanjakan untuk menambahkan aset-aset baharu dan juga mengutamakan kebajikan anggota dan veteran tentera. Pembinaan lebih banyak unit-unit rumah melalui projek Rumah Keluarga Malaysia Angkatan Tentera serta jumlah allowance yang lebih baik menunjukkan yang kerajaan madani cakna dan jujur dalam menunjukkan penghargaan kepada anggota-anggota kita. Pada masa yang sama, pemindahan Ibu Negara Indonesia ke Kalimantan yang berhampiran dengan Sabah dan Sarawak akan memerlukan pembangunan sistem kawalan sempadan yang kuat dan berdaya tahan. Saya juga ingin menyentuh mengenai usaha meningkatkan pengambilan dalam kalangan Angkatan Tentera Malaysia. Semestinya terdapat keperluan untuk menarik lebih ramai individu untuk menyertai Angkatan Tentera Malaysia. Dan di sini saya juga ingin cadangkan strategi seperti berikut. Tambahkan baik image ATM dengan melancarkan kempen yang menunjukkan image yang moden dan juga inklusif. Dan pada masa sama anjurkan lebih banyak program yang melibatkan masyarakat untuk meningkatkan interaksi di antara pihak tentera dan juga orang ramai bagi memupuk kepercayaan dan juga persefahaman. Jadi di sini kita juga boleh mempamerkan kemodenan ATM dengan menunjukkan teknologi, alat-alat dan juga cara latihan terkini yang bukan rahsia yang sedang digunakan oleh pihak ATM. Dan pada masa yang sama raikan kepelbagaian dalam ATM dengan menonjolkan latar belakang yang majmuk, terutamanya golongan wanita dan minoriti. Saya juga ingin membangkitkan beberapa persoalan yang berkaitan dengan isu-isu wanita dalam Badan Pertahanan Negara seperti, minta maaf kepada pihak kementerian. Soalannya adalah seperti berikut. Apakah inisiatif yang telah diambilkan oleh Kementerian Pertahanan untuk meningkatkan penyertaan golongan wanita dalam Angkatan Tentera? Kemudian, bagaimanakah kementerian memastikan keselamatan dan juga kebajikan golongan wanita yang berkhidmat dalam pasukan tentera? Dan yang ketiga, apakah langkah-langkah yang ada untuk mengatasi sebarang kemungkinan diskriminasi ataupun gangguan berasaskan jantina dalam Angkatan Tentera? Datuk Yang di-Pertua, seterusnya saya juga ingin menyentuh isu pelancongan di bawah bidang kuasa Menteri Pelancongan Seni Budaya. Kita tahu sektor pelancongan adalah satu sektor yang amat penting untuk ekonomi Malaysia dan juga sektor ini berhadapan dengan pelbagai cabaran. Jadi kita juga tahu ketika negara-negara seperti Thailand, Indonesia dan Vietnam sedang menyaksikan peningkatan ketibaan pelancong, Malaysia masih lagi bergelut dengan kesan dari pandemik. Jadi dengan penutupan sempadan antarabangsa untuk tempoh yang agak lama, kita tahu industri di Malaysia bergantung banyak kepada pelancongan domestik. Bagaimanapun, pelancongan domestik tidak memadai untuk mengimbangi kerugian yang disebabkan oleh ketiadaan pelancong antarabangsa. Jadi selepas sempadan kita dibuka semula, Malaysia masih lagi gagal untuk menandingi tarikan-tarikan kalau kita bandingkan dengan Thailand, Vietnam ataupun Indonesia. Jadi di sini saya harapkan bahawa cabaran kita dapat dihadapi, iaitu kita perlu melabur dalam usaha pemasaran digital dan platform atas talian untuk mencapai pasaran global dan juga memberi akses mudah terhadap maklumat dan juga kemudahan tempahan untuk para pelancong. Dan juga selain daripada itu, saya juga ingin mencadangkan beberapa lagi perkara untuk dipertimbangkan oleh pihak kementerian, iaitu saya cadangkan untuk kita beralih kepada industri pelancongan yang lebih mampan dalam era pasca pandemik. Jadi peralihan ini merangkumi langkah-langkah seperti mempromosikan amalan mesra alam, memeliharakan warisan dan juga alam sekitar, dan sambil itu memastikan aktiviti pelancongan membawa manfaat kepada komuniti setempat. Selain daripada memperkenalkan dan juga menganggunkan industri pelancongan niche seperti pelancongan filem, pelancongan muzik dan juga pelancongan sukan air, khususnya kapal layar ataupun dengan izin yachting yang jauh lebih established dengan izin di Thailand. Sini saya juga ingin mengambilkan kesempatan untuk bertanya beberapa soalan kepada Menteri.
dengan peruntukan sebanyak 350 juta ringgit untuk meningkatkan promosi dan juga aktiviti pelancongan. Bagaimanakah kerajaan merancangkan untuk memastikan dana ini digunakan dengan lebih efektif untuk merancakkan semula sektor pelancongan? Jadi kesimpulannya, walaupun cabaran terus ada, dengan strategi yang tepat dan usaha bersama, sektor pelancongan Malaysia mampu untuk bangkit semula dengan lebih kuat dan juga lebih berdaya tahan berbanding yang sebelum ini. Datuk Yang Dipertua, industri seni kreatif memainkan peranan yang sangat penting dalam membangunkan budaya dan juga ekonomi negara. KKD telah memperuntukkan 2.8 bilion ringgit untuk meningkatkan ekonomi digital dan juga industri kreatif. Jadi usaha dalam Belanjawan 2024 untuk meningkatkan sektor ini sepatutnya memang dipuji. Namun masih ada juga perkara dan bidang yang perlu perhatian lanjut. Filem-filem keluaran tempatan kini semakin maju dengan banyak filem-filem tempatan yang telah menerima pengiktirafan antarabangsa seperti Tiger Stripes, Stone Turtle, Abang Adik Walid dan juga Mariam dari Pagi ke Malam. Malangnya filem-filem ini tidak mendapat perhatian yang sama dalam pasaran tempatan sendiri. Sebelum filem-filem keluaran Malaysia dapat meraih pengiktirafan antarabangsa, penting untuk setiap rakyat sendiri menyokong dan juga menghargai tayangan wayang kita. Sokongan ini patut ditunjukkan dengan menonton filem-filem ini secara sah dan bukannya secara muat turun filem-filem secara haram. Buat masa ini, pasaran filem di Malaysia didominasi oleh filem-filem Hollywood, Korea dan juga filem-filem asing. Jadi untuk industri pawagam Malaysia berkembang di peringkat antarabangsa, mereka perlu ada sokongan kuat dalam pasaran domestik terlebih dahulu. Buat masa kini, masih terdapat beberapa kelemahan dalam segi pengedaran dan juga usaha mempromosi filem tempatan yang memerlukan perhatian segera. Walaupun kita ada skim wajib tayang dari Finas yang dikuatkuasakan oleh pada tahun 2005, yang sepatutnya dapat memastikan bahawa filem-filem tempatan ditayangkan di pawagam untuk sekurang-kurangnya 2 minggu. Skim ini ada kekurangan yang menunjukkan regresif terhadap pembangunan industri filem tempatan. Jadi pemerhatian saya menunjukkan bahawa pawagam-pawagam tempatan biasanya memperuntukkan waktu tayangan yang tidak masuk akal bagi filem-filem tempatan seperti awal pagi ataupun lewat malam pada hari bekerja. Lebih buruk lagi, setengah waktu tayangan untuk filem tempatan dijadualkan terlalu dekat dengan waktu sembahyang. Seakan-akan mereka ingin menghalang penonton dari datang untuk menyokong filem-filem ini. Contoh terdekat baru-baru ini adalah filem Walid dan juga Pagari Bulan, di mana hanya 1 minggu selepas mula ditayangkan, filem ini hanya ada 1 tayangan di setiap pawagam dan tidak ada sebarang tayangan dijadualkan pada waktu malam, kecuali di 1 pawagam sahaja. Iaitu tayangan ini dijadualkan pada waktu 7.30 malam berdekatan dengan waktu semayang maghrib. Jadi apakah yang sedang berlaku? Jadi di sini kita harus teliti semula. Kalau kita tengokkan ada negara-negara luar seperti Korea, ya, saya bagi contoh. Mereka menghadkan tayangan filem. Sebagai contoh, 8 dari 10 filem yang ditayangkan adalah filem tempatan. Jadi saya faham bahawa perkara ini akan meningkatkan persaingan dalam kalangan pembuat filem tempatan dan seterusnya meningkatkan kualiti filem-filem tempatan. Jadi tindakan ini mungkin dapat tentangan setengah pihak, tetapi ia merupakan satu langkah yang boleh memajukan industri filem tempatan. Jadi Datuk Yang Dipertua, saya ingin menyentuhkan beberapa perkara mengenai hak dan juga keadilan untuk anak-anak yang berada di bawah bidang kuasa Jabatan Perdana Menteri, Kementerian Wanita, Kanak-kanak dan Pembangunan Sosial dan juga Kementerian Dalam Negeri. Kita tahu bahawa pandemik COVID-19 telah mendedahkan kelompongan yang besar dalam sistem penjagaan dan pelindungan kanak-kanak di Malaysia. Jadi pelindungan kanak-kanak, hak mereka dan juga kebajikan mereka adalah satu topik yang penting. Di Malaysia sudah ada seruan untuk yang semakin kuat supaya sebuah Suruhanjaya Kanak-kanak yang bebas ditubuhkan untuk mengatasi pelbagai masalah dan juga isu yang berkenaan dengan kanak-kanak. Jadi Suruhanjaya yang dicadangkan perlu diperkasakan untuk memberikan laporan secara terus kepada Parlimen, menjamin juga hak dan kemajuan kanak-kanak
teliti rapi dan yang pentingnya Suruhanjaya ini diberikan peruntukan yang mencukupi dan juga mempunyai kaki tangan yang kompeten untuk membantu pelbagai kementerian dalam hal ehwal yang berkenaan dengan kanak-kanak. Jadi tumpuan Suruhanjaya ini juga perlulah merangkumi perkara yang penting seperti keselamatan kanak-kanak, menghapuskan kemiskinan kanak-kanak dan juga menambah baik perkhidmatan dan seterusnya. Jadi di sini saya juga ingin tahu lebih lanjut mengenai status Suruhanjaya kanak-kanak. Kerajaan secara berprinsip kita tahu telah bersetuju untuk menumbuhkan Suruhanjaya kanak-kanak iaitu satu badan bebas yang dapat memantau dan juga memelihara hak kanak-kanak di Malaysia. Kita juga tahu bahawa lebih daripada 50 buah negara mempunyai sekurang-kurangnya satu badan khusus pemantauan hak asasi kanak-kanak. Jadi populasi kanak-kanak di Malaysia adalah 9.19 juta, iaitu hampir 30% daripada jumlah penduduk Malaysia. Jadi adakah kerajaan juga merancangkan untuk menubuhkan Suruhanjaya kanak-kanak Malaysia dan juga adakah akta khusus akan diperkenalkan? Ia adalah untuk menjaminkan bahawa sistem tersebut mesra kanak-kanak demi kepentingan terbaik kanak-kanak kita. Jadi, Datuk Yang di-Pertua, kanak-kanak tanpa status kewarganegaraan juga adalah salah satu masalah yang membimbangkan dan juga yang memerlukan perhatian segera kerajaan. Kanak-kanak kini dilahirkan dan juga dibesarkan di Malaysia. Jadi kebiasaannya mendapati diri Malaysia tersekat di luar sistem undang-undang tanpa sebarang hak asasi dan juga keistimewaan yang dinikmati melalui kerakyatan. Kita tahu juga bahawa mereka mempunyai beberapa kekanan. Jadi di sini Menteri Dalam Negeri dan juga KDN telah melaksanakan usaha yang sepatutnya dipuji untuk memproseskan jumlah besar permohonan kerakyatan yang tertunggak. Namun ketulusan juga amat penting. Jadi penerbitan perincian kes permohonan yang telah diproses tanpa nama pemohon boleh ditingkatkan ataupun meningkatkan kepercayaan dan pada masa yang sama mengenepikan sebarang keraguan mengenai bias dan juga layanan istimewa. Jadi cabaran yang sering kali dihadapi oleh kanak-kanak tanpa status kewarganegaraan datang dalam pelbagai bentuk. Dari syarat-syarat prosedur yang rumit hinggalah kepada beban pembuktian yang terlalu berat. Kanak-kanak tanpa status kewarganegaraan sering berhadapan dengan sekatan untuk mengakses hak-hak asasi seperti pendidikan dan juga kesihatan. Jadi keadaan mereka di luar sistem kewarganegaraan boleh juga membawa kepada tekanan psikologi dan juga pengasingan sosial. Jadi tanpa kerakyatan, kanak-kanak ini dinafikan peluang untuk pendidikan tinggi dan juga pekerjaan yang menyekat potensi sumbangan mereka terhadap masyarakat. Jadi usaha untuk mengatasi cabaran ini memerlukan pendekatan yang meluruh dan juga bukannya setakat menyelesaikan kes-kes tunggakan. Cadangan pindaan perlembagaan yang berkenaan kerakyatan yang bersifat regresif yang juga membimbangkan dan kita sepatutnya berbincang lebih lanjut. Jadi Datuk Yang di-Pertua, saya juga ingin mentengahkan beberapa persoalan iaitu apakah rancangan kerajaan untuk mengatasi naratif yang mengelirukan yang menyebabkan label kanak-kanak tanpa status kewarganegaraan sebagai ancaman keselamatan dan juga pada masa yang sama apakah langkah-langkah untuk memastikan ketulusan dalam proses kerakyatan proses permohonan kerakyatan dan juga apakah perancangan kerajaan untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh kategori-kategori tertentu kanak-kanak tanpa status warga negara seperti mereka dilahirkan di luar perkahwinan sah ataupun anak angkat. Jadi saya mengakhiri perbahasan saya dengan cadangan tersebut tapi saya juga ingin memohon kerajaan untuk melaksanakan prosedur yang telus dan juga memohonkan permohonan kerakyatan minta maaf untuk menjamin keadilan dan juga menghapuskan sebarang kemungkinan bias. Jadi oleh itu Datuk Timbalan Yang di-Pertua, saya juga ingin memohon kerjasama kepada semua pihak kerajaan pada masa yang sama. Saya juga ingin akhiri perbahasan saya dan menyokong usul Belanjawan 2024. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat